yang sering kita baca dan sering kita ulang-ulang, yaitu surah yang terakhir daripada susunan surah-surah Al-Quran. Dalam tertib ataupun susunan surah Al-Quran, dia adalah surah yang ke-114. Surahnya ringkas, mengandungi 6 ayat. Ini surah yang disebut dengan surah An-Nas. Surah yang disebut dengan surah An-Nas. Dinamakan surah An-Nas sebagai An-Nas kerana pengulangan perkataan An-Nas. Di dalam surah ini terdapat sebanyak 5 kali pada setiap ayat yang terakhir daripada ayat surah An-Nas. Ayat pertama sampailah ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang kelima. Semua ayat itu, ayat ke-6 sehingga ayat ke-6, ada 5 kali diulang perkataan An-Nas. Maka surah An-Nas diambil sempurna perkataan An-Nas yang diulang sebanyak 5 kali di dalam surah yang terdapat pada perkataan yang terakhir pada setiap ayat. Baik, surah An-Nas dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ke Madinah. Dipanggil dengan surah Makkiyah. Di dalam tertib surah Al-Quran, surah An-Nas adalah berada pada tertib surah yang ke-114. Baik. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyebut berkenaan dengan riwayat penurunan surah An-Nas. Di antaranya riwayat bagaimana Nabi SAW terkena dengan sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Yang mana Yahudi ini dia menggumpal ataupun mengikat 11 gumpalan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia cucuk dengan jarum. Ini perbuatan sihir. Dan gumpalan rambut yang diikat kemudian dicucuk dengan jarum sebanyak seboleh itu dibuangnya di dalam sebuah perigi. Maka ketika mana Nabi SAW terkena dengan sihir ini, dan saya sudah sebut bulan yang lalu, sihir yang terkena kepada Nabi hanya memberi kesan pada fizikal Nabi, tetapi tidak kepada pemikiran Nabi, tidak pada akal Nabi, tidak pada hati Nabi. Jadi sihir yang kena kepada Nabi hanya terkena pada fizikal Nabi, Nabi tak boleh bangun. Baik. Selepas daripada itu, Nabi mengarahkan sahabat Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat lain pergi ke perigi itu untuk mendapatkan barang sihir yang dicampakkan oleh Yahudi tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat. Ini antara riwayat yang menyebut berkenaan dengan asbab nuzul, sebab turun ayat ini. Allah menurunkan 2 surah ni, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Setiap kali Nabi membaca satu ayat, qul a'udzu birabbil falaq, sampailah habis minal jinnati wan nas, maka setiap satu simpulan itu terbuka dan badan Nabi makin lama menjadi semakin ringan. Jadi surah An-Nas dikatakan turun bersama dengan surah Al-Falaq, mengubati penyakit sihir yang terkena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara riwayat yang menyebut. Okey, baik. Surah An-Nas juga disebut sebagai surah Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah yang mengandungi perlindungan atau yang memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diganding dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ia dipanggil dengan Mu'awwizatain. Okay.
Juga disebut antara fadilat surah An-Nas ini antara surah yang boleh menyelamatkan kita daripada sifat-sifat munafik. Ada 4 surah yang dikatakan surah yang boleh menyelamatkan seseorang daripada sifat munafik. Antaranya adalah surah Al-Kafirun, surah At-Taubah dan surah An-Nas serta surah Al-Ikhlas. Ini antara surah yang dikatakan surah yang boleh menyelamatkan kita daripada sifat munafik. Sifat munafik ni bahaya. Kalau terhinggap pada hati kita sifat munafik ini, dibimbangi kita termasuk di kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi banyak riwayat yang menyebut tentang fadilat surah An-Nas ni, dan antara waktu yang kita lihat di dalam hadis Nabi membaca surah An-Nas berserta dengan surah Al-Falaq berserta dengan surah Al-Ikhlas yang kita panggil sebagai 3 kul. Nabi baca sebelum Nabi tidur, Nabi hombuih di kedua tapak tangan Nabi, kemudian Nabi sapu ke bahagian badan Nabi yang dapat dicapai oleh tangan Nabi, mula daripada kepala, bawa ke muka, sampailah bahagian yang boleh dicapai oleh tangan Nabi SAW. Jadi Nabi buat sebanyak 3 kali. Maknanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Qul a'udzu falaq, kemudian Qul a'minas, kemudian disapu sebanyak 3 kali. Itu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Jadi kita akan lihat sedikit perbahasan ataupun tafsir surah An-Nas, supaya setiap kali kita membaca surah An-Nas, kita boleh memahami apa kehendak surah dan apa kefahaman daripada surah An-Nas. Baik. Surah An-Nas dia ada 6 ayat. Dia ada 6 ayat. Dan daripada 6 ayat itu dia terbahagi kepada 3 bahagian. Dia terbahagi kepada 2 bahagian. Surah An-Nas ada 6 ayat, dia terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama disebut dengan bahagian Al-Musta'azu bihi. Al-Musta'azu bihi, mohon berlindung dengannya. Al-Musta'azu bihi, mohon berlindung dengannya. Baik, ayat yang pertama sehingga ayat ketiga. Bahagian pertama ayat 1 hingga 3 disebut bahagian Al-Musta'azu bihi, mohon berlindung dengannya. Mohon berlindung dengannya. Kul a'udzu bi rabbi, ada perkataan bi. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Kemudian kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Dan kita tidak boleh minta berlindung melainkan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mohon berlindung dengan Allah dengan menyebut asma'nya, namanya, atau dengan menyebut sifatnya. Okey, baik. Di sana ada 3 kalimah yang menyebut berkenaan dengan Allah. Satu disebut Rabbin Nas. Yang kedua disebut Ilahin Malikin Nas. Dan yang ketiga disebut Ilahin Nas. Rabbun, Malik, kemudian Ilah. Ketiga-tiga itu, Rabbun, Ilah, Malik dan juga Ilah, ia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang selayak-layaknya kita memohon perlindungan. Dengan Allah taala sahajalah yang selayaknya kita mohon perlindungan. Baik. Dan ayat yang keempat hingga keenam disebut dengan ayat bahagian yang kedua Al-Musta'azu minhu.
al-musta'azu minhu. Okey. Apa dia al-musta'azu minhu? Al-musta'azu minhu maksudnya kita mohon agar dilindungi daripadanya. Kita mohon berlindung dengan Allah daripadanya. Makna apa dia daripadanya? Ada 3 perkara. Okey. Kemudian yang ada 3 perkara disebut pada ayat yang keempat, ayat kelima dan ayat yang keenam. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik. Kita mohon berlindung dengan Allah. Itu bahagian pertama. Ayat 1 sampai ayat 3. Kita yang ayat bahagian yang kedua, iaitu ayat keempat, ayat kelima, keenam, kita mohon Allah lindungi kita daripada apa? Daripada syaitan. Daripada kejahatan syaitan. Sama ada daripada jenis jin ataupun manusia. Ini disebut dengan al-musta'azu minhu. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, kita perlu sentiasa meletakkan pergantungan dan perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan isti'adzah. Sebab namanya hamba ni, bila dia menyedari dirinya dengan kelemahan, maka dia akan minta berlindung. Maka siapakah yang sebaik-baik memberi perlindungan? Allah Subhanahu wa taala. Dan apa bukti kita ni minta berlindung? Kita mohon Allah lindung kita. Apa bukti ya? Buktinya adalah dengan kita isti'adzah. Membaca isti'adzah. Mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dia tak sama macam minta orang lain lindung kita. Kau tolong jaga den, kau tolong lindung den, dan beri kau RM1,000. Kita suruh orang tolong lindung kita, jaga kita, kita beri duit ke orang tu boleh jadi. Dan orang yang kita minta tolong lindung kita tu pun kadang-kadang belum tentu dia pun boleh jaga diri dia, belum tentu. Sebab dia manusia juga, dia makhluk juga macam kita. Tapi bila kita minta perlindungan daripada Allah, tak ada makhluk yang boleh memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu sebaik-baik kita memohon perlindungan, mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita disuruh beristiazah masa bila? Ada beberapa topik yang disunnahkan kita ni beristiazah atau membaca a'udzubillah, atau dengan arti kata lain minta Allah lindung kita. Pertama, tuan-tuan, waktu kita qabla tilawah, sebelum kita baca Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, kata Allah, hendaklah kamu mohon perlindungan daripada Allah. Sebab syaitan akan mengganggu kita daripada dokek kepada Allah dengan cara baca Quran. Maka bila nak baca Quran, bacalah isti'azah, moga dilindungi daripada gangguan-gangguan. Yang kedua, sebelum solat. Sebelum solat juga kita digalakkan beristi'azah, semoga solat kita tidak diganggu, kita beroleh khusyuk di dalam solat kita. Yang ketiga, indal ghadab, ketika kita marah. Waktu marah ni tuan-tuan, zikir yang paling baik dibaca adalah baca isti'azah. Bila rasa nak marah tu, bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab marah tu api. Api itu datang daripada syaitan. Maka nak lawan syaitan ni bukan makhluk kasar, boleh dilawan pakai penumbuk. Syaitan ni makhluk halus yang kita tak dapat tangkap dan kita tak dapat pegang. Melainkan yang dapat lindungi kita daripada syaitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa nak marah tu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah-marah mana sompek nak baca. Sebenarnya waktu marah tu lah elok baca. Orang hari ni sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Tak dapat mengamuk, marah, rakam, viral kan dan sebagainya. Banyak-banyak baca isti'azah. Sehebat mana pun kita,
Kalau kita boleh menahan diri kita daripada kemarahan, maka kita telah menyelamatkan diri kita dan agama kita sebenarnya. Yang keempat, ketika masuk tandas, dukhulul khala, waktu nak masuk tandas. Sunnahnya sebelum masuk tandas baca isti'azah. Okey? Dan yang kelima disebut ketika kita mendonga, apa disebut anjing punya salakan, apa? Salakan anjing, apa nama dipanggil? Ataupun jeritan himar. Jeritan himar ataupun apa panggil? Salakan. Salak lah kambing, anjing menyalak, apa nama tu? Anjing lah. Anjing. Sebab apa? Kata Nabi SAW, kalau kamu donga anjing menyalak ke apa? Menyalak lah kan? Dan atau kamu mendonga himar tahu himar? Kaldai. Kaldai dia bersuara. Pernah dengar suara kaldai? Tuan-tuan kena pergi Mesir lah, pergi dengar suara kaldai. Buruk suara kaldai ni. Sebab tu dalam Quran Allah kata, seburuk-buruk wa inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suara himar. Himar ni kalau dia menjorit, buruk bunyi. Itulah gambaran yang Allah gambarkan penghuni neraka punya jeritan. Jadi bila donga anjing dan donga himar punya salakan ataupun suara dia, Nabi suruh isti'azah. Kenapa? Kerana kata Nabi, fa innaha taro ma la tarau. Sesungguhnya anjing dan juga kaldai itu dia nampak apa yang kamu tak nampak. Dia menjorit tu sebab ada bondo dia nampak. Kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Allah hijabkan kita daripada nampak. Kalau kita nampak tak jadi kojo itu nanti. Tak jadi kojo itu jadinya. Okey. Kemudian ketika kita terperanjat, bila terperanjat baca isti'azah. Ini yang paling baik. Terperanjat paling baik baca isti'azah. Ini tak terperanjat melatah disebut barang orang. Ini tak kono ni. Terperanjat kita baca isti'azah. Lambek pun tak apa. Dah oi dulu, lepas tu pun isti'azah pun tak apa. Lama-lama jadi kebiasaan. Baik. Kemudian ketika indah ruqyah, ketika kita nak membaca jampi, mesti baca isti'azah. Okay? Dan yang ke-8, kita baca isti'azah ni waktu nak masuk waktu malam ataupun nak masuk waktu siang. Mohon perlindungan daripada kejahatan malam. Bukan malam tu jahat. Boleh jadi ada kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia pada waktu malam. Okey, baik. Jadi itu dua komponen surah An-Nas. Komponen pertama al-musta'azu bihi, yang dimohon berlindung dengannya iaitu dengan Allah. Dan yang kedua al-musta'azu minhu, perkara yang minta dilindungi, perkara kejahatan yang minta dilindungi. Baik. Jadi tuan-tuan, ayat nombor 1 sampai ayat nombor 3 ataupun 3 ayat yang pertama adalah ayat yang memperkenalkan kita kepada Allah Ta'ala yang kita minta berlindung. Allah yang kita minta berlindung ni siapa? Allah sebut Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang kamu minta berlindung, minta tolong lindung ni adalah Tuhan. Adalah Allah yang maha berkuasa yang boleh melindungi. Yang sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenalkan zatnya yang maha agung dengan kalimah Rabb, dengan kalimah Malik dan dengan kalimah Ilah. Apa makna Rabb? Rabb ni terjemahan Melayu kita kata Tuhan lah. Ilah pun kata Melayu kita juga Tuhan lah. Malik ni boleh jadi dalam terjemahan orang Melayu adalah kata raja atau yang berkuasa kan. Tapi ada beza tak perkataan Rabb dengan Ilah? Ada. Kalau tak ada beza, maka penggunaannya ataupun perbezaannya tidak wujud, maka ia tidak ada makna lah. Maka Rabb dan Ilah ada maknanya. Maka perkataan Rabb di dalam bahasa Arab ni terlalu banyak maksudnya. Antara maksud Rabb itu adalah yang berkuasa penuh. Antara maksud Rabb itu adalah yang memberi petunjuk. Antara maksud Rabb di dalam yang dimaksudkan dengan makna Rabb itu dengan yang memberi nikmat, yang
yang menguasai dan sebagainya, yang memelihara dan sebagainya, itu makna Rabb. Okay, yang kita sebut qul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas. Itu maksud Rabb. Okay. Sebab dikatakan perkataan rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas, pertama sebagai kemuliaan kepada manusia, penghormatan kepada manusia. Allah ni Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi kenapa disebut Rabbun Nas? Perkataan Rabbun Nas itu menunjukkan kemuliaan manusia, mulianya manusia. Baik. Kenapa juga disebut dengan Rabbin Nas? Sebab manusia ni kadang-kadang dia takut dan dia bimbang dengan siapa? Dia bimbang dengan manusia juga. Kita ni kadang-kadang comel dengan siapa? Dengan orang juga. Orang yang tuan-tuan comel itu pun tak boleh beri apa-apa mudarat kat tuan-tuan. Jadi dengan orang yang tuan-tuan comel tu jangan comel, sebab Tuhan kepada orang yang tuan-tuan comel tu sama Tuhan dengan kita. Disebut kul a'udzu birabbin nas. Comel dengan orang, tak apa dicomel pun tak tahu. Risau dengan orang, apa dirisau pun tak tahu. Karang apa? Tak ada apa pun. Dia makhluk sama macam kita, tak dapat beri mudarat dah. Dan juga Rabbin Nas itu, bila Allah sebut dengan perkataan Rabbin Nas, menunjukkan manusia ni makhluk yang sentiasa memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya daripada syaitan. Itu hikmah kenapa disebut dengan Rabbin Nas. Kemudian disebut dengan Malik, Malikin Nas. Perkataan Malikin Nas di dalam ayat ini tidak ada alif. Kalau dalam surah Al-Fatihah, perkataan Malik ada alif, mim alif lam kaf, Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat ataupun pada hari pembalasan. Tapi perkataan Malikin Nas, Maliknya itu tak ada alif ataupun tak ada alif yang menunjukkan makna Malik, tapi disebut dengan Malik, yang menunjukkan sifat penguasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak kepada manusia. Kalau Malik ada alif, dia makna raja, yang raja. Tapi bila disebut dengan Malik, dia bererti penguasa, ataupun disebut dengan pemilik, ataupun disebut dengan sifat penguasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu sendiri. Okey, kemudian waktu kita baca dalam surah Ali Imran ayat 26 yang kita jadi zikir tu kan, qulillahum mamalikal mulki. Siapa pemilik, siapa kerajaan sebenar, siapa yang mempunyai kerajaan sebenar? Pemilik kerajaan sebenar adalah Allah. Sebut dengan qulillahum mamalikal mulk. Malikal mulk, yang memiliki kerajaan. Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut daripada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi maknanya jadi kerajaan ni Allah beri. Kalau Allah nak cabut pun Allah boleh cabut. Tak kira lah nombor banyak atau nombor tak banyak ke. Kalau Allah Ta'ala nak cabut, Allah boleh cabut. Kalau Allah Ta'ala nak beri, walaupun manusia rasa macam tak boleh, tapi Allah nak beri, Allah boleh beri. Selemah-lemah manusia, kalau Allah nak beri pun Allah boleh beri, kerana Allah Ta'ala lah pemilik kerajaan, pemilik kuasa sebenar. Kemudian disebut dengan ilahin nas. Apa makna ilah? Ilah ni disebut dengan makna ma'bud, yang disembah. Yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bila kita sebut ilahin nas, kita mesti ada 3 sifat. Kita mesti ada 3 akhlak dengan Allah yang kita sebut dengan ilahin nas. Pertama, mesti ada mahabbah. Akhlak pertama kita dengan Allah mesti ada rasa
sayang, cinta, sempurna kecintaan kita kepada Allah. Ini makna ilah. Yang kedua, mesti ada sifat tazallul, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disebut dengan khuduk, tunduk, patuh kepada Allah taala. Ada 3 akhlak ni, itu tandanya kita berakhlak dengan Allah dengan maksud benar-benar kita berakhlak dengan ayat ilahin nas. Apa dia? Mahabbah, mencintai; tazallul, menghinakan diri; kemudian yang ketiga khuduk, patuh dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu selesai bahagian pertama ayat 1 hingga 3. Mohon berlindung dengannya. Dengan siapa? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Okey. Bahagian kedua pula, bahagian kedua, al-musta'azu minhu, yang kita minta berlindung darinya. Tadi dengannya. Dengannya siapa? Dengan Allah. Darinya, apa benda yang kita minta berlindung? Apa benda yang kita nak Allah lindung kita? Apa jenis kejahatan yang kita minta Allah Ta'ala lindungi kita? Biasanya kita minta berlindung dengan benda tak baik lah. Minta berlindung dengan benda tak baik, minta berlindung dengan benda yang boleh memberi mudarat kepada kita. Jarang orang minta berlindung dengan benda yang memberi kebaikan. Aku mohon berlindung daripadamu ya Allah, daripada jadi jutawan. Ada. Aku mohon berlindung daripada engkau ya Allah, daripada menang. Ada. Tak ada. Orang tak minta berlindung benda elok-elok ni. Orang minta berlindung benda tak elok. Orang minta berlindung daripada perkara tak elok. Ya Allah, kalau aku diberi kemenangan, jangan adalah orang yang mengkhianati kemenangan ni. Itu kita minta berlindung daripada kejahatan. Minta berlindung daripada perkara jahat. Minta berlindung dengan perkara yang buruk. Itu sifatnya kita minta berlindung dari. Okey. Apa dia perkara yang kita minta berlindung daripada? Dengan Allah Ta'ala daripadanya. Pertama, daripada syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut syaitan ini adalah musuh dan wajib kita ambil dia sebagai musuh. Syaitan dia tak akan mampu buat apa-apa kerosakan kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa dia perkaranya? Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan yang membisik secara tersembunyi. Apa modus operandi syaitan ni? Apa cakap Melayu Apa taktik syaitan ni? Apa taktik yang digunakan oleh syaitan kepada manusia? Membisikkan was-was. Was-was maksudnya sesuatu keburukan yang terdotik di hati manusia. Ataupun sesuatu yang dipikir buruk oleh manusia. Itu perkataan was-was. Bila masa syaitan ni membisikkan kejahatan ni kepada kita? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sentiasa, kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, Allah menggunakan kalimah alladhi yuwaswisu. Yuwaswisu ni dalam bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Cakap orang Melayu saya tak tahu. Tapi cakap orang putih fi'il mudhari' ni adalah present continuous tense. Sekarang dan sampai bila-bila. Syaitan ni dia dah sign agreement. Dia akan sentiasa membisikkan kejahatan kepada manusia sampai bila-bila. Dia tak ada pencen umur 60. Dia tak keluar duit KWSP 10,000 ke 15,000, dia tak keluar. Dia kerja tetap sampai hari kiamat. Sebab Allah dah janji dalam Quran, dia pasti jadi ahli neraka, dan dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tarik anak-anak Adam supaya bersama-sama dengannya di dalam neraka. Ini kerja syaitan. Kalau kerja syaitan ni membisikkan kejahatan, itu memang kerja dia, tak boleh dipertikaikan. Tak usah pertikai.
Jahat betul setan ni. Nama pun setan. Memang dia jahat. Kojoknya memang nak menimbulkan was-was pada manusia. Dan Allah merakamkan dalam Quran, sejarah manusia yang pertama diwaswaskan oleh syaitan. Siapa dia? Iaitu Nabi Adam dan Hawa. Allah sebut di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20. Fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan membisikkan fikiran yang jahat kepada keduanya. Siapa dua tu? Nabi Adam dan Hawa. Ya? Dia waswaskan Nabi Adam dan Hawa. Dia kata dengan Nabi Adam, syaitan kata dengan Nabi Adam, Allah tak benarkan kau makan buah tu sebab Allah tak nak kau kekal dalam syurga dan Allah tak nak kau jadi malaikat. Macam tu lah lebih kurang. Was-was lah. Macam gitu lah tuan-tuan. Tak usahlah kata syaitan. Kengkawan bisik pun dah goyang dah. Di mana? Masjid. Biar apa? Semayang lah. Kan PKP ni, COVID ni. Orang pergi masjid tu bukan swab test semua tu, tanda ada yang positif. Itu pun dah goyang dah. Yo tak yo juga. Belum setan lagi dah. Baru kengkawan yang macam setan sikit. Tu pun dah goyang dah. Bagaimana syaitan? Syaitan membisikkan was-was kepada Nabi Adam dan Hawa, menyebabkan Nabi Adam dan Hawa rasa tak bersalah nak makan buah yang dilarang oleh Allah. Maka akhirnya berlakulah kisah yang panjang tu, sehinggalah Nabi Allah Adam AS dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Baik. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, banyak perkara yang kita mohon perlindungan daripada Allah daripada segala bentuk kejahatan-kejahatan syaitan. Ada macam-macam taktik tipu daya yang digunakan oleh syaitan. Pertama sekali, syaitan ni nak bawa manusia kepada kufur kepada Allah. Syirik ataupun kufur kepada Allah. Kalau dia berjaya bawa manusia kepada kufur dan syirik kepada Allah, dia punya bonus tuan-tuan, bukan sebulan gaji, bukan 3 bulan gaji. Dia dapat melintang sekali dengan menogak, toih naik jusa A macam tu lah lebih kurang. Ini matlamat syaitan. Akhirnya nak jadikan manusia ni kufur pada Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau manusia ni tak dapat disyirikkan, tak dapat dikufurkan, dia nak tarik manusia tu supaya melakukan bid'ah. Benda yang tak dibuat oleh Nabi, yang tak dibuat oleh agama. Konon ni nak mendokek diri kepada Allah, tapi mendokekkan diri kepada Allah dengan cara tak betul. Maka syaitan bisik supaya manusia ni melakukan bid'ah. Yang ketiga, kalau dia tak mampu bajak manusia tu melakukan bid'ah, digodanya manusia tu supaya melakukan dosa-dosa besar. Buat dosa-dosa besar. Kalau dia tak mampu nak goda manusia ni kepada dosa-dosa besar, digodanya manusia ni supaya buat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Orang ni kalau minum arak tak mungkin dia dah. Berzina tak mungkin dia dah. Tapi dosa-dosa kecil lain dia boleh buat. Maka syaitan akan menggunakan manusia tu supaya melakukan dosa kecil. Ataupun tak dapat juga dibawanya manusia ni kepada dosa-dosa kecil, maka dia akan sibukkan manusia ni dengan benda-benda yang harus. Benda harus, tapi kalau berlebih-lebihan kan boleh bawa kepada dosa. Makan harus, minum harus, tidur harus, bercakap harus. Berlebih-lebihan pada yang harus boleh bawa kepada dosa. Ini di antara perkara-perkara yang cuba dicari oleh syaitan. Hatta kalau kita beribadah, syaitan akan timbulkan ujub dalam hati supaya kita rasa hebat ibadat yang kita lakukan, sehingga ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, inilah sebahagian daripada perkongsian tadabbur surah An-Nas yang dapat kita kongsi dengan waktu yang kita ada. Walaupun kita mula lambat, kita berhenti on time, jangan risau insya-Allah. Jadi saya pun tak berhasrat nak menyambung lagi kuliah ni. Kerana yang penting adalah kita memahami surah An-Nas yang kita baca setiap hari dan sabar hari ini mengandungi makna yang sangat luas dan sangat besar, dan mudah-mudahan
kita sentiasa meletakkan dalam hati kita keyakinan sebaik pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.